Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dalam Fokus Minggu Depan. Dan sejak beberapa minggu lepas, Fokus Minggu Depan memberi tumpuan khusus kepada isu harga barangan dan isu bekalan makanan dengan adanya isu kenaikan kadar inflasi dan juga krisis makanan pada peringkat global, dan ini dijangka akan terus menjadi fokus pada minggu-minggu yang akan datang. Terutamanya dengan perbincangan pasukan khas jihad tangani inflasi yang dijangkakan pada minggu depan, yang mana antaranya pasukan ini dilihat akan menggalakkan kedai runcit dan pasaraya untuk melancarkan kempen jualan murah. Itu kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Beliau berkata pihaknya merancang untuk program jualan murah itu bermula pada Ogos atau September, dan pada masa yang sama akan berunding dengan lebih banyak pihak supaya dapat melakukan jualan murah bagi membantu pengguna mengimbangi kenaikan harga barang yang tidak dapat dielakkan. Namun pada masa yang sama, tentunya ada pihak yang berpandangan tindakan untuk menangani isu harga barang ini perlu lebih proaktif dan lebih drastik. Antara yang menyuarakan gesaan ini adalah gabungan mahasiswa yang berhimpun di Ibu Negara ketika ini masih lagi berhimpun di Pasar Seni. Wartawan kami berada di sana, tetapi saya nak terus saja bersama dengan Alif Naif, Presiden Kesatuan Mahasiswa UIA yang baru saja berucap sebentar tadi. Alif, terima kasih sudi bersama saya dalam Fokus Minggu Depan. Boleh kongsikan sedikit demonstrasi hashtag turun yang digerakkan hari ini? Apa objektif yang ditetapkan, yang cuba dicapai dengan gerakan demonstrasi ini? Baik, terima kasih Saudari Naila dan juga Eswawani. Yang saya boleh katakan, himpunan hari ini tujuan kami adalah untuk menggesa kerajaan mengawal harga barangan yang menekan bukan sekadar pihak mahasiswa tapi juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sebab itu kami pada hari Rabu lepas kami menyatakan 5 tuntutan kami kepada pihak kerajaan. Jadi hari ini kami hadir untuk sekali lagi menyatakan perasaan kami yang rata-rata saya akan kata kecewa lah dengan apa tindakan imediat kerajaan pun untuk menubuhkan pasukan khas jihad dan sebagainya menggunakan menteri-menteri yang sama. Jadi kami menyatakan sekali lagi kekecewaan kami dan kami menuntut sekali lagi 5 tuntutan yang telah kami nyatakan pada sidang media minggu lepas. Boleh Alif terangkan, mungkin ada yang tak sempat nak mengikuti tuntutan yang telah pun dinyatakan itu. Apa 5 tuntutan yang ingin disampaikan? Boleh. Tuntutan yang pertama adalah kita minta bahawa gaji menteri dan timbalan menteri dipotong supaya mereka dapat menunjukkan kebersamaan dengan rakyat Malaysia. Yang tuntutan kami yang kedua pula adalah supaya mereka mengekalkan subsidi yang sedia ada dan tidak menarik lagi sebarang subsidi yang akan lebih menekan rakyat dalam keadaan sekarang. Dan yang ketiga, kami mohon bantuan yang lebih bermaruah diberikan kepada rakyat Malaysia melebihi daripada bantuan RM150 yang telah dinyatakan oleh kerajaan. Yang keempat, kami minta supaya ada usaha daripada KPDN HEP dan juga KPP untuk mengawal harga barangan yang dikenakan oleh vendor-vendor dan kafe-kafe universiti. Dan yang terakhir adalah kami minta supaya ada penyelesaian jangka masa panjang yang diutarakan oleh kerajaan untuk selesaikan masalah jaminan bekalan makanan. Alif, pada masa yang sama, kalau kita nak lihat ada usaha yang telah pun digerakkan setakat ini. Kita lihat perbelanjaan untuk subsidi dan juga bantuan ada yang telah digerakkan. Contohnya unjuran perbelanjaan subsidi bagi tahun ini mencecah 77.7 bilion. Ini juga mengambil kira peruntukan tambahan subsidi ayam dan telur iaitu sebanyak 370 juta ringgit ini bagi bulan Julai dan Ogos. Melihat kepada inisiatif yang sudah pun digerakkan, pandangan Alif, tadi Alif kata tidak cukup drastik, tidak cukup cepat. Apa pandangan Alif dan juga rakan-rakan mahasiswa yang berhimpun hari ini terhadap inisiatif yang telah pun digerakkan? Pada pandangan kami, inisiatif yang digerakkan itu saja belum mencukupi. Kerana sekalipun kerajaan telah memberikan balik subsidi, tapi itu bukan secara menyeluruh. Hanya subsidi ayam saja yang diberikan, tidak kepada minyak, yang mana itu juga merupakan bahan asas kepada makanan-makanan lah yang dijual dan sebagainya. Jadi sekalipun ada pemberian semula subsidi, itu bukan satu yang menyeluruh dan keadaan sekarang masih menekan hidup rakyat dan rakan-rakan mahasiswa saya. Alif, pada masa yang sama mungkin saya ingin letakkan juga di sini, mungkin ada pihak yang akan berpandangan golongan mahasiswa
tidak selalunya dianggap sebagai antara golongan yang paling terkesan kalau kita nak cakap pasal isu harga makanan dan harga barang yang meningkat ini dengan isu inflasi. Selalunya orang akan fikirkan tentang golongan B40 dan sebagainya. Bagi Alif, apa yang ingin disampaikan oleh golongan mahasiswa hari ini melihat kepada persepsi yang setengah pihak mungkin akan ada terhadap golongan mahasiswa ini? Mungkin Alif boleh kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya golongan mahasiswa ini terkesan akibat daripada isu-isu semasa, isu harga barang dan isu kos sara hidup dan sebagainya. Pertamanya saya akan nyatakan bahawa golongan mahasiswa juga terkesan sama seperti golongan B40 kerana ramai dan banyak mahasiswa yang ada di dalam universiti itu merupakan daripada golongan B40. Dan mahasiswa bukan golongan yang berpendapatan. Jadi sudah tentu mereka juga mengharapkan pinjaman, mengharapkan bantuan kewangan daripada ibu bapa masing-masing. Yang mana kalau ibu bapa mereka daripada golongan B40 merupakan golongan yang terkesan, sudah tentu mahasiswa juga terkesan. Dan ada rakan-rakan mahasiswa yang sekalipun sebelum keadaan yang mendesak ini, ada rakan-rakan mahasiswa yang memang terpaksa buat kerja part time separuh masa dan sebagainya untuk menampung kos sara hidup di dalam kampus. Jadi bila mana isu ni semakin menekan, akan ada mahasiswa yang terpaksa sama ada saya tidak menolak kemungkinan untuk mengikat perut dan juga terpaksa mungkin untuk bekerja lebih kuat, yang mana ini akan mengganggu prestasi akademik mereka. Mereka adalah mahasiswa, seharusnya tumpu untuk belajar, tapi kita tidak menolak bahawa mahasiswa juga merupakan golongan yang paling terkesan sebab makanan dalam kampus juga pengusaha-pengusaha kafe juga mendapatkan bekalan daripada luar, yang mana sekiranya bekalan daripada luar itu mengalami peningkatan harga, tentu makanan dalam kafe akan juga turut meningkat dan mahasiswa akan terkesan. Jadi seperti mana golongan B40 yang terkesan, mahasiswa juga terkesan. Malah mahasiswa yang ada pada hari ini bukan sekadar bercakap untuk golongan mahasiswa, tapi juga bercakap bagi golongan B40 ataupun M40 ataupun mana-mana golongan yang terkesan juga selain daripada golongan mahasiswa. Alif, pada masa yang sama ada juga pihak yang akan berkata demonstrasi dan protes ini tidak akan capai apa-apa pada akhirnya. Pandangan Alif, apa pentingnya dan apa mungkin komen Alif terhadap mereka yang mempunyai pandangan itu? Pertamanya saya akan nyatakan bahawa hak berhimpun itu termaktub dalam perlembagaan, dan yang keduanya saya akan nyatakan bahawa protes, menurut kalau kita susuri jalur sejarah, kita akan lihat bahawa protes-protes mahasiswa ini berjaya membawa perubahan. Malah untuk mereka yang tidak memahami bahawa protes ini boleh buat perubahan, mungkin mereka tidak melihat macam mana bentuk-bentuk protes yang berlaku dalam sejarah. Dan pada saya, kita boleh melakukan dua hal yang serentak. Kami tidak pernah menolak segala kemungkinan untuk berunding dengan pihak kerajaan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Tapi protes ataupun tunjuk perasaan itu juga merupakan satu keperluan. So mereka sedar, kerajaan lah, so pihak kerajaan sedar bahawa kami serius dalam isu ini. Bukan semata-mata ingin berbincang secara sambil lewa, tapi kami sangat serius dalam menyatakan isu ini. Baik, terima kasih kepada Alif Naif, Presiden Kesatuan Mahasiswa UIA, sedikit sebanyak kongsikan mengenai demonstrasi yang digerakkan ketika ini masih lagi berlangsung di Ibu Negara di Pasar Seni, dengan wartawan kami berada di sana, Mak Sadiq, dan akan membawakan laporan lanjut di buletin-buletin berikutnya dan juga di astroawani.com. Dan banyak lagi perkongsian untuk fokus minggu depan, tapi kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini.